Dah mula. Dah mula. Belum lagi. Dulu. Okey, boleh. Silakan. Apa buat? Baik puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting dan menarik bagi majikan, iaitu bagaimana untuk mendorong staf membuat kerja dengan lebih baik. Jadi puan, ada sesetengah majikan, ada kebanyakan majikan menghadapi masalah apabila sesetengah pekerja dia ataupun staf dia yang dia boleh buat kerja, tapi macam ada certain kerja tu dia tak mahu buat. Walau bagaimana dimotivate, diberi imbuhan, apa-apa cara sekalipun, tapi staff tu dia satu kerja tu dia tak nak buat. Tapi ada kerja lain dia boleh buat. Ada certain kerja tu dia macam tak terdorong, dia tak ada keinginan nak buat kerja tu. Kenapa berlaku perkara tu puan? Ini adalah tingkah laku yang natural. Jadi sebagai contoh di kalangan guru-guru, ada guru-guru yang diberi peluang dinaikkan pangkat menjadi guru besar ataupun guru penolong atau ketua guru. Dia tak mau, dia nak jadi guru biasa saja. Dia tak hendak. Padahal jawatan lebih tinggi, oleh itu gaji lebih tinggi, tetapi dia tak mau. Kalau di rumah pun kita boleh tengok anak kita sebagai contoh, dia tu budak rajin, dia suka masak. Ada jenis masakan kita suruh dia masak, dia hendak. Kemudian kita suruh dia cuba buat masakan lain, dia tak nak buat. Padahal budak yang sama, kerjanya pun tak banyak berbeza, dua-dua masakan. Begitu juga di kalangan penyanyi sebagai contoh, dia tu penyanyi, pandai menyanyi. Kita beri dia lagu langgam, dia tak nyanyi. Kita beri dia lagu keroncong, dia tak nak nyanyi. Walaupun dia boleh nyanyi. Walaupun dia tu seorang penyanyi. Ya. Jadi ahli-ahli psikologi cuba menerangkan tingkah laku itu, dan mereka mengemukakan banyak teori ya tuan-tuan untuk menerangkan mengapa kita ada kerja kita hendak buat, ada kerja kita tak hendak buat. Kita tak hendak. Baik. Salah satu teori yang cuba menerangkan tingkah laku itu adalah teori self-efficacy. Self-efficacy atau efikasi diri. Efikasi diri. Datang daripada perkataan efficate. Baik. Apa itu self-efficacy? Apa itu self-efficacy? Self-efficacy ni adalah suatu perasaan. Kita ada perasaan, kita ada kepercayaan. Sama ada kita boleh buat kerja itu atau tidak. Kita rasa. Jadi sebagai contoh, saya ni kalau tuan-tuan suruh saya masak sayur bening, saya cepat je saya buat. Sayur bening lah. Kalau tuan-tuan suruh saya masak kari, tiba-tiba saya tak nak buat. Walaupun bahan-bahannya sudah ada, walaupun saya didorong, buatlah puan, buat kari senang saja. Ini buku resipinya, ini bahan-bahannya. Tapi saya tak minat nak buat. Tapi kalau sayur bening, saya buat. Mengapa? Tuan-tuan, kerana saya ada perasaan, saya ada kepercayaan, saya ni tak pandai buat kari. Jadi self-efficacy adalah perasaan, adalah kepercayaan. Sama ada kita boleh buat atau tak boleh buat. Apabila kita percaya kita boleh buat, itu yang kita hendak buat tu, kita mahu buat. Baik, jadi dari mana datangnya self-efficacy ni? Dari mana datangnya? Jadi self-efficacy kita, apabila self-efficacy kita rendah, itu yang kita tak nak buat. Tak naklah nyanyi lagu keroncong. Walaupun nyanyi lagu langgam Saloma saya boleh nyanyi, bab keroncong saya tak nak nyanyi.
Itu mengapa self-efficacy kita rendah. Kita tak percaya kita pandai nyanyi keroncong macam Hati Kus Indang umpamanya. Kita tak percaya. Jadi kita tak nak nyanyi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai majikan, kita sebagai majikan, sebagai guru-guru, sebagai ibu bapa, kita kena naikkan self-efficacy pekerja kita, anak murid kita, anak-anak kita. Naikkan, bagi dia rasa dia boleh buat. Nanti baru dia nak buat. Baik, jadi orang bertanya, bagaimana cara menaikkan perasaan self-efficacy tu? Bagaimana? Self-efficacy kita naik berdasarkan pengalaman. Okey. Maknanya dia kena buat dulu. Ya. Dia, baik, pengalaman apa? Kan? Kalau pengalaman itu pengalaman gagal, makin turun. Oh. Dah buat dah, tak jadi. Dah cuba dah. Tak sedap. Jadi self-efficacy kita tinggi datang daripada pengalaman kejayaan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, cara kita naikkan self-efficacy-nya supaya dia hendak buat, caranya adalah kita beri dia pengalaman kejayaan. Beri dia pengalaman kejayaan. Maknanya beri dia kerja yang paling mudah, paling bodoh dulu, yang memang berjaya. Memang akan boleh berjaya. Memang boleh Kalau berjaya. Tak berjaya tu tak tahulah. Jangan bagi kerja Susah. pertama dia dah gagal. Kerja pertama dah tak jadi. Dia tak pandai buat. Jangan. Nanti effikasinya makin jatuh lagi. Betul. Tak naklah bos, tak naklah saya. Tak apalah, tak naik pangkat jadi ketua kerani pun tak apalah. Saya dah okeylah dengan kerja ni pun dah okey. Padahal kita yakin dia ni ada bakat. Boleh jadi ketua kerani. Boleh jadi ketua pembantu tukang masak sebagai contoh. Boleh. Tapi dia sendiri tak yakin. Sebab dia tidak ada pengalaman kejayaan sebagai ketua kerani. Sebagai ketua pembantu tukang masak. Sebagai ketua tukang kebun. Umpamanya. Dia tak ada pengalaman itu. Jadi kita kena beri pengalaman itu. Jadi kita, majikan, apabila kita ambil pekerja baru, jangan terus beri dia kerja yang dia tak yakin dia boleh buat. Umpamanya kita terus kata, awak buat macam ini, kena elok macam ini, kena buat macam ini, macam yang saya buat. Dia tu efikasinya masih rendah. Dia itu belum ada pengalaman kejayaan. Jadi bermakna kita kena assign dia tugas yang kecil-kecil dulu. Tugas yang mudah-mudah dulu. Supaya bila dia buat tugas tu, kerja tu menjadi, efikasinya naik. Dia rasa yakin. Sedikit demi sedikit efikasi dia naik. Barulah kita bagi tugas yang lagi berat. Boleh buat lah. Diberi lagi. Boleh buat juga. Boleh buat juga. Okeylah. Sini. Saya boleh buat. Saya boleh buat lah. Saya dah boleh buat. Beri dia pengalaman kejayaan. Bukan pengalaman kegagalan. Jadi puan, efikasi ni, dia ada perbezaan ke dengan confidence? Baik. Teori self-confidence ini pun salah satu teori jugalah yang menerangkan mengapa kita nak buat atau tak nak buat. Kalau setakat main bola di kampung, kita nak buat, kita confident. Kalau daerah, kita kurang confident. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tingkah laku yang sama diterangkan oleh ahli-ahli pakar-pakar psikologi dengan menggunakan teori-teori yang berbeza. Tingkah lakunya sama. Jadi ada sesetengah ahli psikologi mengatakan dia tu tak ada confident. Jadi kita kena beri confidence. Ada setengah ahli psikologi mengatakan dia tu tak ada efikasi. Jadi kita kena beri efikasi. Jadi cara-cara bagaimana nak naikkan confidence lain. Cara-cara bagaimana nak naikkan self-efficacy lain. Jadi sebagai contoh, golongan yang percaya
untuk dorong orang buat kerja, bagi dia confident. Maka dikatakanlah kita boleh. Tukar self script umpamanya. Ini semua adalah teori-teori. Jadi kita sebagai majikan, kita boleh pilih nak pakai teori mana. Okay. Kalau kita gunakan teori confidence, kita pun sibuk nak beri dia yakin. Boleh, you boleh buat. I believe you boleh buat. I yakin you boleh buat. Itu orang yang menggunakan teori self confidence. Macam saya ni mengamalkan teori self efficacy. Jadi menti-menti saya, staff saya, partner saya yang belum ada kemahiran, saya akan latih beliau. Saya akan latih, beri peluang kejayaan. Sebab saya ini mengamalkan teori self efficacy dalam mendorong sesiapa sahaja yang bekerja dalam kumpulan saya. Jadi apabila kita melihat masalah tu daripada teori yang berbeza, maka kita punya tindakan pun tak sama. Cara kerjanya lain. Cara kerja untuk menyelesaikan masalah tu. Jadi saya tak percaya. Saya ni mazhab self efficacy. Saya tak percaya kepada kita boleh. Boleh, Saya kata, boleh ke boleh ya. Boleh ke boleh, saya tak percaya. Saya ni datang daripada mazhab self efficacy. Beri dia, tak payah cakap. Saya yakin awak boleh buat, tak payah. Tak payah cakap. Terus saja beri kerja yang paling mudah dulu. Yang paling mudah. Yang tutup mata pun dia boleh buat. Nanti tambah lagi, sikit susah. Mengapa saya nak naikkan dia punya self efficacy dengan cara memberikan dia pengalaman kejayaan. Jadi puan, self efficacy ni kita nak meningkat dia, maksudnya kita nak dia jadi lebih berani buat ke ataupun lebih mahu buat? Mahu, bukan berani. Tuan-tuan, berani buat dengan mahu buat dua perkara berbeza. Berani tapi dia tak mahu buat. Berani tak tentu lagi dia nak buat. Ya, dia berani, belum tentu dia nak buat. Dengan orang lain mahu pula dia buat. Dengan kita dia tak nak buat pula. Faham? Dia ada banyak faktor bagaimana kita mendorong tim kita. Jadi ada isu pada staff ni, dia bukan tak berani buat, dia bukan tak yakin buat, dia memang tak nak buat. Dia tak ada kemahuan untuk buat. Jadi untuk meningkatkan kemahuan dia untuk buat efficacy tu, kita perlu bagi dia tugas yang mudah dahulu, sedikit supaya dia, tugas tu jadi. Maka dia semakin lama semakin mahu buat lagi yang lain, mahu buat lagi tugas yang lain. Baik, faham. Jadi ada lagi puan nak tambah? Itulah sahaja untuk hari ini. Jadi beginilah tuan-tuan, Puan Aina telah jelaskan bagaimana kita sebagai majikan, kita kena faham yang mana ada staff kita ni dia tak setengah kerja tu dia tak nak buat, bukan sebab dia tak berani, bukan sebab dia tak pandai, bukan sebab dia malas, bukan sebab dia nak melawan besar kepala, tapi tidak, sebab efikasi dia rendah. Dia memang tak mahu buat benda tu. Sebab efikasinya rendah. Jadi bila kita sebagai majikan, kita dapat detect kesan efikasi staff kita ni rendah, kita perlu buat usaha untuk meningkatkan efikasi tersebut. Jadi caranya adalah dengan memberikan dia sedikit tugas yang mudah-mudah dahulu, tugas yang kecil-kecil dahulu, supaya dia dia panggil dapat win lah tugas tu, dia pengalaman kejayaan, pengalaman berhasil menjalankan kerja tu sedikit demi sedikit, sehinggalah dia mahu buat kerja yang lebih besar, kerja yang lebih penting lagi. Baik, jadi sekian saja tuan-puan. Kita bertemu lagi dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.